Pembelajaran secara dalam talian adalah satu alat yang digunakan bagi menyampaikan pengajaran dan ilmu pada masa kini. Hal ini bertujuan untuk memenuhi pembelajaran secara dalam talian. Justru terdapat banyak laman web serta pelbagai aplikasi telah digunakan untuk menampung keperluan para pelajar pada masa kini. Antara aplikasi yang telah dibina adalah Zoom, Webex dan Google Meet. Terdapat laman web tempatan dan juga laman web luar negara. Rangkaian internet amat memainkan peranan penting dalam hal ini demi membantu para pelajar dan mahasiswa untuk memahami konsep yang disampaikan melalui pengajar. Bagi konsep pembelajaran secara dalam talian adalah pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan dengan menggunakan media yang mempunyai grafik visual, perkataan, animasi, video ataupun secara audio. Antara jenis-jenis pembelajaran secara dalam talian adalah e-learning, podcasting and webcasting, blog, WalkBRE, lesian terbuka, social learning technology, social bookmarking, wikis dan sistem penulisan pembelajaran. Antara jenis pembelajaran secara dalam talian yang sering digunakan e-learning. E-learning merupakan singkatan daripada mobile learning, iaitu interaksi sosial dan isi kandungan pembelajaran dengan menggunakan kemudahan peranti sendiri, di mana pelajar dan pengajar boleh menggunakan peranti sendiri seperti telefon bimbit, laptop, komputer dan tablet. Selain itu juga adalah podcasting and webcasting. Podcasting merupakan file suara yang diedarkan dari internet ke dalam laman web tertentu, manakala webcasting pula merupakan bahan digital yang diubah suara dari mengenai secara dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Azul Azrin bin Indra. Nombor metrik saya 073079. Jadi hari ini saya akan membentangkan statistik tahunan e-learning di Malaysia. Jadi apa yang kita fahami, e-learning di Malaysia ini merupakan pembelajaran online secara alam maya, di mana pembelajaran itu dipermudahkan di mana saja yang kita berada untuk meneruskan pembelajaran kita maupun subjek-subjek yang tertera dalam kelas kita. Jadi menurut statistik pada 2017 dan 2018 merangkap sebanyak 34% dalam statistik tersebut dapat terlihat dalam bar chart yang ditunjukkan. Hal ini kerana menyebabkan tidak ada lagi peningkatan kerana segala urusan pembelajaran majoritinya dilakukan secara bersungguh dan kaedah pembelajaran itu hanya digunakan jika berlaku kecemasan atau perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi seterusnya kita masuk kepada tahun 2019, ia terus melonjak naik ke 63%, di mana peningkatan tersebut adalah suatu tragik kerana penularan COVID-19 itu yang kita ketahui pada semua negara. Jadi bukan sahaja di Malaysia, namun melihat pada negara-negara yang lain, statistik pembelajaran juga pada tahun itu meningkat dan terus sepanjang tahun pada 2020 meningkat ke 98% dari 63% itu 2019. Jadi agak kucak-kacir pada tahun 2019 dan 2020. Jadi sepanjang tahun itu pelajar agak stres dalam pembelajaran yang saya dapat lihat kerana tidak dapat cope dengan pembelajaran online. And next to 2021, trend ini menunjukkan penurunan berbanding tahun 2020 kerana kerajaan Malaysia telah mengumumkan endemik COVID-19. Maksudnya pembelajaran dilakukan secara hybrid. Ada some subjek dilakukan secara bersungguh dan sebahagiannya dilakukan secara online e-learning. Ia dilakukan secara hybrid dan kita dapat memahami. Jadi maka kaedah pembelajaran atas talian dan pembelajaran secara bersungguh ini dilakukan mengikut kesesuaian dan keadaan. Jadi dari 98% itu pada 2021 dia diturunkan hingga 75%. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko Syafiq bin Hisamuddin. Saya daripada Kumpulan 11. Saya ingin menjelaskan tentang kesan pembelajaran atas talian pada masa depan. Terutama sekali, saya ingin memfokuskan kesan ini kepada warga pendidik. Okey, yang pertama, tugasan warga pendidik semakin mencabar kerana mereka kurang berpengetahuan dalam mengendalikan teknologi-teknologi atau peranti-peranti elektronik yang terkini. Dan mereka sukar memantau kelakuan pelajar semasa kelas online ini dijalankan. Yang kedua, warga pendidik mengalami kesukaran dalam memastikan tahap kefahaman dalam kalangan pelajar mereka dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Kesan yang ketiga pula ialah warga pendidik sukar untuk memberi pengajaran kepada anak-anak murid mereka kerana atas faktor tidak dapat bersemuka, dan hal ini menyebabkan anak-anak murid ini tidak dapat
mengambil iktibar dan seterusnya tidak serik dengan kesalahan yang dilakukan. Okey, seterusnya saya memfokuskan kesan ini kepada pelajar. Okey, yang pertama, pelajar tidak mempunyai atau kekurangan kemudahan ICT di rumah kerana atas faktor tidak berkemampuan dalam membeli peranti-peranti elektronik untuk menjalankan kelas secara dalam talian. Yang kedua pula, pelajar mengalami masalah jaringan internet kerana mungkin pelajar berada di kawasan pedalaman atau berada di kawasan luar bandar yang tidak dapat menyokong jaringan internet, seterusnya tidak dapat menghadiri kelas pembelajaran secara atas talian. Yang ketiga pula, pelajar tinggal di kawasan yang kurang kondusif. Seperti contohnya, pelajar tinggal di kawasan perindustrian dan mungkin tinggal berdekatan dengan kawasan jalan raya yang menyebabkan mereka tidak dapat memberi komitmen yang baik ketika menghadiri kelas atas gangguan mesin-mesin yang mungkin jentera-jentera yang digunakan di kilang yang bising dan menghilangkan fokus mereka semasa berada dalam kelas. Yang terakhir sekali, saya ingin memfokuskan kesan positif menjalani pembelajaran atas talian. Okey, yang pertama, kesan positif pembelajaran atas talian dapat meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan pelajar ataupun kalangan warga pendidik. Yang kedua, pembelajaran atas talian dapat memberi kesan positif di mana pelajar dapat mengakses maklumat tertentu secara cepat dan pantas, dan seterusnya dapat menjimatkan masa pelajar untuk menghantar dan menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru atau pensyarah mereka. Peranti siswa ini merupakan inisiatif dari pihak kerajaan yang diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KECOM, dengan kerjasama Kementerian Kewangan Malaysia, MOF, dan Kementerian Pengajian Tinggi, KPT, di bawah Belanjawan 2022. Peranti siswa ini bertujuan untuk membantu proses pembelajaran para mahasiswa Institut Pengajian Tinggi, IPT, yang berada dalam kelompok keluarga B40 melalui pemberian sebuah peranti. Seramai 474,311 orang mahasiswa Institut Pengajian Tinggi IPT telah memohon untuk peranti siswa ini, dan seramai 348,675 orang yang permohonannya telah pun lulus untuk menerima peranti tersebut. Peranti siswa ini merupakan inisiatif yang amat efektif terhadap kekangan pembelajaran atas talian ini terhadap pelajar, terutamanya sekali terhadap mahasiswa universiti. Para mahasiswa telah diberi dengan kemudahan secara percuma untuk menuntut ilmu melalui kemudahan yang diberi ini. Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah melancarkan pakej pelan data dan peranti kepada pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi IPT daripada kategori B40. Sebanyak 195,028 pelan data dan 3,773 peranti telah pun diedarkan kepada pelajar-pelajar IPT. KPT juga telah mendapatkan tawaran terbaik daripada syarikat pembekal pelan data dan peranti seperti berikut. Inisiatif pinjaman wang juga telah dijalankan di mana pembelian komputer riba boleh dilakukan di bawah skim BSN MyRinggit I melalui Bank Simpanan Nasional BSN. Melalui inisiatif yang telah dijalankan ini, pembelajaran atas talian ini dapat dijalankan dengan mudah tanpa kekangan yang teruk, terutama sekali terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Program-program yang dijalankan ini sedikit sebanyak membantu masyarakat Malaysia untuk meneruskan pembelajaran mereka dikala diserang fasa pandemik pada masa lepas, malah pada era globalisasi ini di mana kemajuan kian mengubah persepsi dunia terhadap kaedah pelaksanaan kehidupan seharian kita. Antara program pencegahan dan pemulihan untuk menangani masalah pembelajaran atas talian adalah melalui peranan pihak kerajaan, iaitu dengan mendirikan kursus penggunaan teknologi kepada para pengajar dan pelajar. Kursus yang dijalankan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penggunaan teknologi bagi tenaga pengajar dan juga pelajar. Selain itu, pihak universiti digalakkan mengadakan jualan murah barangan peralatan elektronik, iaitu seperti komputer riba, tablet, Wi-Fi, broadband, airpod dan sebagainya. Peranti-peranti ini semua dapat memudahkan urusan pembelajaran pelajar dan dapat meningkatkan semangat para pelajar untuk meneruskan pembelajaran secara atas talian. Program ketiga yang boleh dijalankan untuk menggalakkan pembelajaran atas talian melalui tenaga pengajar dengan menyerahkan kreativiti pelajar dalam proses pembelajaran untuk memastikan pembelajaran nampak lebih menarik. Contohnya dengan memasukkan elemen muzik dan animasi untuk menarik minat pelajar.
Kesannya, pelajar tidak akan mudah bosan dan mengantuk sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Malahal, bukan itu sahaja. Langkah ini juga dapat meningkatkan kemahiran dan keberkesanan teknik pembelajaran tenaga pengajar bagi menarik minat pelajar.